Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dihormati sekalian, rakan-rakan pembentang dan peserta Wacana Pendidikan Islam siri ke-12. Saya Arba'ina binti Mas'ud dari Universiti Pendidikan Sultan Idris hari ini akan membentangkan tajuk pelaksanaan program dakwah dalam aspek akidah di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan atau SABK di negeri Johor. Okey, sebagai pengenalan, saya ingin membawakan sedikit imbauan kepada SABK itu sendiri. SABK merupakan sekolah yang telah dijenamakan daripada SAR. Oleh itu, selepas pendaftaran tersebut berlakulah beberapa perubahan-perubahan di dalam SABK itu yang melibatkan juga kepada perubahan-perubahan dakwah. Di mana sepatutnya dakwah itu secara umumnya mesti berlaku dalam keadaan yang seimbang, iaitu program dakwah perlu merangkumi kepada 3 aspek yang utama, iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Ini menurut Profesor seorang pensyarah daripada Universiti Madinah, Dr. Hindun Sharifi pada tahun 2014. Menurut beliau, akidah yang sejahtera sebenarnya yang mampu membezakan amalan seseorang itu daripada perbuatan syirik dan juga perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan syariah serta ibadah pula merupakan buah kepada pohon akidah yang telah kita semai itu. Manakala adab dan juga akhlak yang lahir daripada syariah dan ibadah itu merupakan jalinan yang hasil daripada akidah yang mantap, dan ketiga-tiga gabungan ini membentuk keindahan dalam diri seseorang Muslim. Dia akan lahir daripada ketutur kata dan amalan yang dilakukan. Baik, dari segi permasalahan dan objektif, kajian ini menjurus kepada SAR, iaitu perubahan sekolah agama rakyat kepada sekolah SABK, di mana kita tahu sekolah SAR melaksanakan kurikulum dini yang telah diangkat di dalam Kementerian Pendidikan. Di samping itu, perubahan-perubahan pelajaran dari segi akademik telah berlaku, begitu juga perubahan-perubahan dari segi aspek dakwah di sekolah tersebut. Justru kita dapati berlaku pelbagai-bagai corak pelaksanaan dakwah di SABK. Dengan tidak ada bimbingan yang mantap, maka kesan daripada kepelbagaian corak ini telah melemahkan lagi kepada pencapaian kepada hasil dakwah yang telah diingini. Baik, seterusnya masalah yang timbul ialah ketidakseimbangan dalam pelaksanaan program-program itu. Contohnya, kurang mengadakan program-program akidah di sekolah SABK. Kita lihat sebagai satu punca kepada lemahnya penghayatan Islam di kalangan pelajar. Baik, objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah, pertama, ingin mengenal pasti apakah dia pelaksanaan atau bagaimanakah pelaksanaan yang dijalankan di SABK dari aspek akidah di dalam program-program dakwah mereka. Kedua, ingin mengenal pasti bagaimana pengurusan bahan dakwah, terutamanya bahan dakwah akidah yang dijalankan di SABK Negeri Johor. Dan akhir sekali, ingin melihat bagaimana penerimaan pelajar terhadap program-program dakwah akidah yang dilaksanakan di negeri Johor. Baik. Metodologi kajian ini adalah berfokuskan kepada negeri Johor, iaitu dia menggunakan kaedah kualitatif, di mana pengkaji menggunakan soalan temubual sebagai elemen untuk mengutip data, di mana soalan-soalan tadi telah mendapat penilaian daripada pakar daripada Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Populasi yang dipilih adalah terdiri daripada pentadbir-pentadbir SABK seluruh Johor, yang mana mereka adalah ciri-ciri yang diperlukan oleh pengkaji untuk menjadi peserta dalam soal selidik dalam temubual ini. Seterusnya, sampel yang dipilih adalah seramai 6 orang daripada keseluruhan populasi tersebut,
yang mana kajian ini juga telah menggunakan kaedah cluster zone yang mana dibagikan kepada 3 zon. Zon utama adalah zon utara yang diwakili dari daerah Muar dan Segamat. Kedua adalah zon tengah di mana sekolah SABK dari daerah Mersing, Keluang dan Batu Pahat, dan seterusnya. Yang ketiga adalah zon selatan iaitu SABK daripada Kota Tinggi, Pontian dan juga Johor Bahru. Baik. Setelah soal temu bual dilaksanakan dan data dikutip dan dianalisa, kajian mendapati pertama, dari aspek pelaksanaan program dakwah berkonsepkan akidah, kita dapati bahawasanya program akidah tidak dapat dijalankan sebaik-baiknya seperti mana yang telah dijalankan kepada program ibadah dan akhlak. Di mana program akidah lebih merupakan program sisipan. Dia bukan menjadi satu program utama di dalam pelaksanaan program dakwah di SABK. Tidak seperti program ibadah dan juga akhlak. Kedua, kita dapati di dalam SABK budaya merancang program dakwah, terutamanya program akidah, tak dapat lagi dilaksanakan sepenuhnya. Itu dapatan kita untuk pelaksanaan program dakwah. Kedua, dari segi aspek bahan-bahan akidah yang digunakan, kita dapati tidak ada penyesuaian antara modul-modul akidah untuk mengikut umum pelajar. Maksud saya adalah modul-modul yang direka adalah modul yang digunakan oleh semua peringkat umur pelajar. Jadi dalam aspek akidah, satu perkara yang begitu ilmiah, jadi pelajar yang tingkatan 1, tingkatan 2, 3 memakai program yang sama yang dipakai oleh pelajar dari tingkatan 5, 6, begitu juga seterusnya. Jadi kita dapati tidak ada disesuaikan mengikut umur. Okay. Baik, kedua kita dapati dari segi bahan juga tidak ada sokongan khas, terutamanya sokongan keuangan bagi sekolah-sekolah SABK untuk melaksanakan program dakwah. Fokusnya kepada akidah. Kita tahu akidah ni agak lebih sukar dan lebih mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Jadi kita perlukan sedikit bantuan sokongan keuangan agar program ini dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Seterusnya kita dapati di aspek kemahiran dari segi pentadbir, guru, penyarah, semua mereka tidak ada kemahiran khas nak mengurus bahan-bahan, nak mengurus cara-cara penyampaian akidah dari aspek dakwah dari aspek akidah. Baik, ketiga dari aspek penerimaan dakwah di kalangan pelajar SABK. Kita dapati memang keseluruhan pelajar itu memberi respon yang sangat positif kepada semua program dakwah di SABK, termasuklah program akidah. Tidak ada penentangan di sini. Pelajar itu memang sinonim dengan program akidah. Mereka menerima dan memberi respon yang sangat baik. Kedua, kita dapati program akidah memang memiliki kekuatan tersendiri dalam dari segi meningkatkan aspek positif di kalangan pelajar. Contohnya seperti aspek disiplin. Selepas pelajar itu didedahkan banyak program-program akidah berkonsepkan dakwah dan juga ibadah dan akhlak, kita dapati nilai mulia, nilai baik di kalangan pelajar bertambah. Dan mereka nak kelihatan lebih sopan dan juga lebih berakhlak terpuji. Kemudian kita dapati bahawasanya pelajar-pelajar SABK ni ada pakej yang lengkap untuk menjadi pendakwah di masa akan datang. Dan mereka dapat berjinak-jinak untuk berdakwah daripada mereka di bangku sekolah lagi, di kalangan pelajar. Kemudian waktu-waktu cuti mereka, bila mereka pulang, mereka boleh berdakwah di kalangan keluarga, dan seterusnya insya-Allah bila mereka kerja, mereka boleh berdakwah di kalangan masyarakat dan seterusnya pada negara. Dan akhir sekali kita dapati pelaksanaan dakwah seperti akidah memang memerlukan bajet keuangan, sebab dia satu pelaksanaan yang sukar dan perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan sokong yang lebih mantap. Seterusnya, sebagai kesimpulan perbincangan kita, pertama kita dapati bahawasanya SABK memang telah melaksanakan program-program dakwah berkonsepkan akidah. Namun dari segi pemerhatian kita bahawasanya pengurusan dan pelaksanaan program tersebut masih perlu lagi diperhebat. Kedua, kita rasakan bahawasanya SABK tidak boleh dibiar sendirian untuk memikirkan bagaimanakah perkembangan dakwah yang mereka harus laksanakan. Semua pihak perlu bertanggungjawab untuk membantu SABK agar dakwah di SABK itu kelihatan lebih cantik dan juga lebih kemas. Ketiga, usaha untuk menyubur bakat dakwah pelajar SABK mesti dijadikan sebagai satu agenda utama di SABK. Kerana itulah sebab mereka datang hadir untuk belajar di SABK. Jadi keluarnya mereka adalah sebagai pendakwah yang berketerampilan. Jadi kita perlu menjadikan dakwah sebagai agenda di setiap SABK. Ketiga,
penerimaan kurang positif program akidah di kalangan pelajar akan memberi kesan kepada kegagalan mereka memikul amanah dakwah di masa akan datang. Dan kita perlukan pendekatan dengan kaedah akidah ni, dengan kaedah yang lebih mudah pelajar fahami supaya mereka dapat laksanakan apabila mereka berdakwah kelak. Dan akhir sekali, sentuhan dakwah yang menarik dan berbagai kita perlukan untuk diberikan kepada pelajar SBK untuk membimbing mereka menerima dan mengamalkan Islam, berteraskan akidah yang betul dan mantap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.